Dan dia tunjuk gambar orang hutan. Jadi dia faham orang Malaysia ni jenis begitu. Itu yang bila kita lalu dia boleh sebut hoga. Kita pergi Jordan Mesir tengok hoga dia tengok orang Malaysia. Geram tuan. Kalau saya dia kata menteri, dia pecat menteri pelacuran. Ada ke buat iklan melawat melancong Malaysia pergi tunjuk gambar orang ibad Mu'tarazat. Dia tunjuk gambar yang moden sikit. Sebab tu bila demo ni datang ke Malaysia, demo terkejut. Demo duk bayang kita di dalam hutan. Puah-puah bengong-bengong ni tuan-tuan di luar. Yang tak ada hormat ada orang Malaysia. Pom-pom tak pernah pergi Malaysia. Kalau demo pergi Malaysia baru lebih hormat. Saya sampai di Syria. Saya kata daripada mana? Saya kata Malaysia. Oh, Malaysia bagus, Malaysia cantik. Hormat kita. Ya hak bodoh tu tuan-tuan, tu duk cok tu pom-pom. Bukan kata Malaysia. Apa pun tak nak pergi tu, dia duk cok tu orang muda. Kalau dia sampai ke Malaysia, baru dia tak ulama. Nak lalu pergi KLIA tu pun naik kereta api. Udah benar-benar apa yang kereta api. Dia mana pakai bas lagi. Kita kereta api dah sekarang dah naik taraf. Dah ada LRT laju dalam KLIA. Dulu slow lagi, sekarang akan bawah ada. Demo tengok cantik. Sebab tu nak bagi tahu pada demo dia kena tunjuk hal baik-baik. Contoh kepada kita. Bahawa dia mahu tahu. Kadang-kadang dengan sebab dia katak pun tempurung. Yang tak tahu. Kita dah tak pakai dah sistem demo ni. Demo masih pakai. Tapi tak apalah. Kita sifat qana'ah. Tak apalah. Biar. Demo tak tahu. Demo tak tahu. Sebab tu kadang-kadang bila orang Arab pergi Malaysia, dia buat dek. Kadang-kadang langsung nak balas dendam. Bila dia mau naik band pelancongan, tanya mana, tak rasa mana nak layan. Tapi Tuhan tak bagi kita balas dendam. Kita tunjuk lagi baik pada demo. Kita buat lagi baik pada demo. Mudah-mudahan demo sedar. Jangan duk anggap orang Malaysia ni orang kelas kedua. Jangan duk anggap orang Asia ni orang kelas kedua. Sifat ketuanan mereka tu cukup kuat. Aswabiyah mereka tu kuat sangat. Sedangkan Islam menghormati. Sebab mereka melihat, mereka tak nampak sifat qana'ah. Kita tidak. Kita dalam bab dunia, kita tak tengok orang lebih atas pada kita. Kita kena tengok orang yang bawah pada kita. Maka kita akan jadi tenang. Tenang jiwa. Tuan-tuan pergi satu rumah. Saya pergi satu rumah. Satu orang kaya dekat Pulau Kelang. Bila saya pergi ceramah, dia ajak saya ke rumah dia. Ustaz tak payah duduk di masjid. Saya ni kalau pergi ceramah, mandi di masjid je. Salin-salin baju ke dalam kereta je. Tak sempat. Kalau dia pun bagi hotel, Alhamdulillah lah. Kadang-kadang orang datang ajak ke rumah. Pergi-pergi ke rumah, ya Allah, besarnya. Nak masuk ke mana ni, besar benar rumah. Kaya tuan-tuan. Kereta ni berbiji-biji, berbuah-buah. Bilik tidur yang dia bagi tak saya boleh rehat. Dia pun Allah besar ni. Dah macam ruang tamu rumah kita. Ini bilik air ustaz ya. Saya masuk. Masya Allah. Udah ceromin semua bilik air. Tengok sini saya, tengok sini saya. Empat saya ya. Rasa lapang bilik air. Nak mati macam mana? Macam orang tengok. Saya keluar daripada rumah dia, saya dengar bunyi katak dengan bunyi cengkerik. Saya kata rumah banglo macam ni bunyi cengkerik, bunyi katak. Saya pergi cari mana bunyi katak. Rupa-rupanya dia buat dalam rumah dia tu ada tempayan. Ada bilik mandi macam di kampung, ada tempayan, ada pokok-pokok, ada kayu, ada batu, ada papan macam orang kampung mandi. Dan dia bela katak 4-5 ekor supaya bunyi. Bela cengkerik supaya bunyi. Dia kata, Ustaz, ini tempat mandi saya. Sebab apa yang buat macam ini? Sebab saya nak rasa mandi suasana kampung, Ustaz. Saya seronok mandi cara dulu-dulu. Itu saya bela katak, bela cengkerik, semua dia ada. Astagfirullahaladzim. Menung dia tengok macam-macam perang. Saya kata baik duduk balik kampung. Dia berak lah sungai. Tak ada jamban. Ya, jambannya betul-betul buat titi ke sungai. Berak betul.
Ikan awal ikan geli duk tunggu. Duk paguk dia. Jadi masalah kita ni, masalah kita duk nampak orang akak. Bila kita duk nampak orang akak, sebab tu kita tak bersyukur dengan apa kita ada. Kita dah ada gelang. Kita duk nampak gelang orang tu. Gelang orang tu siku sampai ke siku gelang. Gelang isteri kita satu. Dia dah nampak, ya Allah abang, besarnya abang. Dia tengok Mami Jarum. Itu. Kata. Isteri nak tengok, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jangan tengok yang itu. Tengok kat leha. Kosong semua. Kamu dapat satu pun dah cukup. Kat leha ni kosong. Sihat. Kat anak lagi teruk. Getah ilmu ni kata. Itulah ikat sanggup. Itulah buku plastik getah. Kadang-kadang kita tak bersyukur. Sebab tu saya kata-kata tadi, qanaah ni berkait rapat dengan syukur. Syukur. Saya je tuan-tuan, handphone inilah yang saya beli. Ni kira okey lah handphone. Handphone saya tak pernah kat jenis tik-tak, touch and go ke, touch screen ke pun tak pernah. Inilah handphone saya. Ni pun kira okey lah. Yang dulu lagi teruk, jatuh dalam tanah. Tak jumpa lah, pam kali tu. Beli yang ni. Dia pun tanya Ustaz handphone macam ni Ustaz. Saya kata saya tak ada apa penting. Apa yang penting saya, jadual saya, PA saya yang pegang, bukan saya. Buat apa saya nak pakai itu. Saya tak pakai. Ustaz tak nak dengar ke bacaan Quran ke bunyi. Saya kata tak sempat. Saya duduklah kata saya tidur. Saya silentkan, mode silent, saya tidur. Kerana saya hanya boleh tidur dalam kereta. Sebab tu kalau tuan-tuan telefon saya tak angkat ke mana saya tidur. Saya hanya tidur dalam kereta. Saya tak ada masa tidur. Rumah saya pun sampai pukul 2 pagi. 2 pagi sampai, 3 pagi sampai, 5.30 dah bangun subuh. Bila masa tidur? Pukul 8 dah pergi sekolah. Tak ada masa tidur. Tunggu petang saya mengajar nanti. Nak pergi mengajar tu masa tidur. Jadi handphone saya kata tak perlulah handphone canggih-canggih. Handphone bodoh juga. Ustaz tak mau ambil handphone yang ada kamera tak ada. Tuan-tuan nak ambil kamera ni masa bila? Dia cerita. Masa mula-mula beli je ambil kamera saja. Sekarang buka rambut. Tak mana botak sekarang. Kepala sendiri dia ambil. Dia orang benar dah pakai kamera. Sebab tu saya masih pakai handphone bodoh je. Jadi orang boleh call, saya boleh call out, orang boleh SMS, saya boleh reply. Sudah. Sebab kalau nak bersaing dengan handphone, 2 minggu tuan-tuan beli handphone, hari ni dah keluar model yang baru. Saya kata semalam, tuan-tuan nak bersaing dengan kereta, 2 minggu tuan-tuan beli model baru, minggu depan model lain pula keluar. Memang tak akan boleh lawan kita dalam bab dunia. Sebab itu Islam tidak menyuruh kita berlumba dalam bab sokan. Kita dalam bab sokan kita berlumba. Yang Islam suruh ialah wasabiqu ilal khair, berlumba-lumba dalam kebajikan. Tapi kita berlumba dalam sokan. Siang malam fikirkan sokan. Saya tiru Brunei. Saya sokong Brunei. Brunei tu ni kata sukan Asia. Sukan C pun tak pernah dengar mat tu. Sebab tu Brunei dia tak hantar contingent atlet. Dia tak hantar. Kalau dia masuk Olimpik, dia hantar chef de mission. Tukang bawa bendera satu, tukang babat topi satu. 3 orang je. Satu bawa yang tulis Brunei Darussalam. Satu lagi contingent pakai kok, satu lagi atlet dia. Brunei Darussalam, 3 orang je. Kenapa tak hantar? Tobatlah home, tak benar kalau hantar home, bazir duit. Itu nama dia qanaah. Tenang. Ya, tapi negara kita lain. Negara kita hantar semua. Kita tidak mencari pingat emas, kita target untuk sampai ke peringkat suku akhir saja. Nak buat apa suku akhir? Lepas tu hantar Lee Chong Wei, Nicole and Dewi, Azizul Hasni. Dah cukup lah. Yang ni saja yang boleh menang. Yang bola sepak tak bayar lah. Lawan dengan Brazil buat apa? Penting ni lah. Tak bayar lah.
Bowling tak payah hantar. Ngalah, ngabingkan duit. Kamu buat sokan untuk peringkat kamu sudah. Buat peringkat kebangsaan sudah. Tak payah bazir duit. Letih, pegawai kena hantar. Jurulatih kena hantar. Tukang masak kena bawa. Berapa juta sekali sokan. Lebih baik sokan tu buat sekolah. Peruntukan untuk pembiayaan sokan buat sekolah lagi senang. Buat untuk orang fakir miskin lagi berfaedah. Tapi itu yang kita tidak qanaah. Kita tak qanaah, kita nak hantar juga sokan. Menang tidak juga. Bola sepak wanita kalah 27-0 dengan Thailand. 27-0. Masya Allah. Tak payahlah. Malu juga. Itu maruah kita malu. 100 meter tak payah hantar. Lah kan pelari Malaysia kalau lawan dengan pelari perempuan Amerika, menang mereka ni. Dia buat apa kita lari? Tak layak. Ni nampak qanaah. Qanaah mengajar kita berpada dengan apa yang ada. Janji peluh keluar. Janji sehat. Dia tak suruh bersaing. Mana boleh kita lawan bola keranjang dengan NBA Amerika? Nak menang je mana? Tuan-tuan nak menang je mana? 100 meter dengan Talal Mansur boleh menang? Selangkah dia 2 kali kita. Takkan menang kita. Tetapi Allah memberikan kepada kita lapangan yang sama. Lapangan itu ialah ibadat. Lapangan 24 jam. Cuba tengok di Mekah. 24 jam Kaabah tu buka. Masjidil Haram buka. Berlumbalah kamu di situ. Berlumbalah. Buatlah ibadat. Apa kali kamu larat buat umrah? Silakan. Allah bagi keadilan. Kamu ada 2 kaki, dia pun ada 2 kaki. Kamu duduk atas jauh, dia pun duduk atas jauh. Silakan. Siapa yang sanggup? Itu kekuatan jiwa pada masa itu. Kalau nak lawan lumba lari, memang kalah kita. Nak lawan kali-kali dengan orang Turki, menang orang Turki. Tapi kalau nak lawan semayang, belum tentu orang Turki menang. Nak lawan bersedekah, belum tentu orang Iran menang. Nak lawan berbuat baik kepada mak bapak, belum tentu orang Arab menang. Kenapa tak berlumba dalam bab itu? Cuba tengok bangsa demo. Ada mak, ada bapak, ada demo bela. Berapa banyak bangsa demo tak bela mak bapak dia? Dia ambilnya indon, dibelanya indon, suruh bela mak bapak. Demo tak peduli. Beranak 3-4 hari, siapa bela anak dia? Bini tidur dengan lelaki, anak indon bela. Pahala tak dapat, dia dapat pahala kat indon. Gaji tak bayar. Minta banyak, mampu silap silap dipukul, dibunuh. Nampak Islam bagi keadilan macam itu. Kita ada peluang, mak bapak kita masih hidup, anak kita ada, bela elok. Kalau nak bersaing dengan orang Arab daripada segi kekayaan, kalah kita. Demo boleh buat jam, kita tak boleh buat jam dia tu. 19 km pun boleh nampak lagi jarak. 19 km punya jarak jam tu kita boleh nampak lagi. Kalau malam lagi jauh lagi nampak. Demo boleh buat. Kita tak payah melumba. Mekah boleh buat, Kemal pun boleh buat. Sudah, kita balik kampung nak buat jam paling besar. Nak buat apa? Demo boleh buat. Biar apa demo buat? Ada demo kaya. Tapi kita buat. Kita cari pahala dalam bentuk lain. Cuba kita tengok budaya dia. Budaya anak tak bela. Kita ada anak, bela anak dia. Beri pendidikan. Cuba tengok orang Arab. Apa pendidikan yang besar dia bagi pada anak dia? Nak dukung anak pun suruh Indonesia dukung, suruh Filipina dukung. Siapa orang sahabat kita orang Indo, siapa dalam kita orang Filipina yang Islam dia bela. Macam-macam cerita dia pun dengar. Macam-macam cerita yang kita dengar dia buat. Suami mereka yang tua, isteri tak bela. Jenis lelaki tua, pikun dia pun nak bela. Indonesia lah bela. Jenis isteri pula tua, suami pula sihat, dia pun tak bela pula isteri tak tua. Kita isteri tua kita bela, suami tua kita bela, mak kita bela, anak beranak kita bela, dukung anak kecil-kecil kita dukung, mereka ada jaga lengah-lengah. Di situ kita lihat qanaah dia. Okey, dari bab kaya hampa memang menang. Hampa boleh ambil satu beg tak depan kaunter hotel, boleh booking satu floor, boleh hotel kamu booking waktu haji.
Memang kami tak mampu nak lawan. Tapi kami lawan kamu daripada segi apa? Daripada segi ibadah. Walaupun kamu orang Arab, walaupun bumi ni bumi kamu, tapi kami ni orang Jawi, kami ni orang Jawa, tak kira lah. Kami boleh lawan kamu daripada segi ibadah. Ini beza tak? Kalau tuan-tuan juga nak lawan Denmark daripada segi kaya Denmark, memang takkan menang, tuan-tuan. Bila tuan-tuan nak menang dengan Denmark kaya? Sebab tu kita tak disuruh lawan dalam bab itu. Kita lawan dalam bab lain. Dalam bab kita nak nampak akhirat, dalam bab kita nak nampak syurga, dalam bab kita nak senang di hari kiamat. Nak senang dalam dunia, mana boleh lawan? Kita tak boleh lawan. Bila manusia lawan dalam bab dunia, dia ketinggalan. Cuba tuan-tuan tengok KLCC. KLCC bangunan paling tinggi dalam dunia. Hanya untuk tempoh berapa tahun? Untuk berapa tahun? Kita ambil jagung 2 butir, jagung 2 tongkoi, kita buat KLCC. KLCC itu sebiji je jagung. Cuba tengah-tengah dia ada jalan di Jamban. Apa dalam dunia ni manusia tak tiru daripada ciptaan Allah? Cipta. Yang kita buat ni tuan-tuan semua kita tiru daripada ciptaan Allah. Traffic light tu pun ciptaan Allah kita tiru. Yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Mereka bertanya pada kamu tentang perempuan yang haid. Sebab tu bila merah jangan langgar. Duk dia diam. Sebab tu bila lampu merah jangan langgar. Bila hijau baru jalan. Tiru pada ayat Quran. Cuma di Mekah ni lambat lagi. Ketinggalan lagi. Sebab dalam haid tu dia ada hari. Orang perempuan dia ada hari, dia ada bilangan haid. Mekah tak tiru. Malaysia lebih hebat pada Mekah. Malaysia lampu merah dia ada hari. Ada kiraan dia. 19, 18, 17, 16, 15, 14, nampak. Bukan kau perempuan tak ada haid. Berapa hari dah? Ya, 7 hari. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 4. Senang tak ada nombor? Senang.